dan riwayat Tirmizi daripada Sayyidina Abdullah ibn Salam, seorang asalnya ahlul kitab daripada kalangan orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Tapi ketika pertama kali beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang keluar daripada beliau adalah, raut wajah ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang pendusta, dimiliki oleh seorang pembohong. Raut wajah yang seperti ini melambangkan kebenaran dan kejujuran. Lalu Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu masuk di tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai wajah yang sangat tampan dan suara yang sangat merdu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai intonasi suara yang sangat lunak. Bahkan intonasi dan juga nada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melambangkan kejujuran yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada beberapa orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka masuk Islam, bila mereka berjumpa dengan Nabi SAW dan mendengar intonasi suara Nabi SAW, mereka mengatakan bahawa baginda memiliki intonasi suara yang melambangkan bahawa pemilik suara ini adalah seorang yang jujur, seseorang yang benar. Pemilik suara ini bukan seorang yang pendusta. Begitu juga dengan raut wajah Nabi SAW, seperti mana hadis dalam riwayat Tirmizi daripada Sayyidina Abdullah ibn Salam, seorang asalnya ahlul kitab daripada kalangan orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Tapi ketika pertama kali beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang keluar daripada beliau adalah, raut wajah ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang pendusta, dimiliki oleh seorang pembohong. Raut wajah yang seperti ini melambangkan kebenaran dan kejujuran. Lalu Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu masuk di tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki ketinggian yang tidak terlalu tinggi lampai dan tidak terlalu rendah. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki ketinggian yang sederhana daripada kalangan kaum. Tetapi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda duduk bersama dengan para sahabat, orang daripada luar akan kelihatan baginda sallallahu alaihi wasallam akan kelihatan lebih tinggi daripada para sahabat yang lain. Begitu juga ketika berjalan, sedangkan ada sahabat Nabi yang lebih tinggi badan mereka daripada Rasulullah SAW. Tetapi apabila mereka berjalan bersama-sama, orang yang daripada luar akan melihat rombongan ini, mereka akan sentiasa melihat Rasulullah SAW lebih tinggi daripada para sahabatnya. Dan itu adalah sebenarnya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkenaan dengan saiz badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak terlalu gemuk, gempal dan tidak terlalu kurus, kedengking. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki badan yang sederhana, dan juga disebutkan dalam hadis Tirmizi bahawa perut Rasulullah dan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sekata. Iaitu tidak ada bahagian yang lebih ke depan daripada yang lain. Dan para sahabat mengatakan, kami dapat melihat pada perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa petak. Ini menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai tubuh badan yang sasa dan perkasa. Dan leher baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agak jenjang dan cantik. Apabila dipandang, para sahabat mengatakan seolah-olah perak yang bercahaya. Tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam licin dan cantik, indah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki bahu yang bidang dan juga dada yang luas. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut yang nipis yang tumbuh daripada pertengahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada pusat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang mana itu adalah tempat jahitan ketika malaikat Jibril alaihi salam membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di tempat katupan jahitan daripada malaikat Jibril itu tumbuh helaian-helaian rambut yang nipis di situ. Dan seluruh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu berbulu panjang, dan bulu roma Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nipis, dan tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah begitu lembut. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, apabila aku bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku merasakan bahawa kelembutan tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih lembut daripada sutera. Subhanallah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, keadaan badan baginda adalah agak ke depan sedikit, seperti seseorang yang turun daripada tempat yang curam, daripada kawasan bukit. Seseorang itu lebih berhati-hati apabila dia menundukkan sedikit badannya. Demikianlah baginda apabila berjalan di atas dataran ataupun bersama dengan para sahabat. Cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda akan angkat dengan kemas satu persatu daripada kakinya, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menundukkan sedikit daripada badannya.